Selamat datang ke rancangan Bicara. Sempena kempen Bulan Bahasa Melayu 2010 yang akan dilancarkan Sabtu ini, Bicara malam ini memberi tumpuan kepada isu-isu bahasa Melayu. Mentelah lagi, Bulan Bahasa kali ini disambut sedang perangkaan menunjukkan 35% keluarga Melayu tempatan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di rumah dan trend ini dijangka terus meningkat. Untuk membincangkan apakah nasib bahasa Melayu jika dipinggirkan dan apakah antara huraian yang boleh dipertimbangkan, Bicara mengundang Profesor Madya Dr. Paitun Cayanara sebagai tamu malam ini. Walaupun seorang warga Thailand dan bahasa utama beliau adalah bahasa Thai, Profesor berusia 57 tahun ini sebenarnya seorang pakar bahasa Melayu dan khususnya pakar linguistik ASEAN yang terkemuka di rantau ini. Kini Profesor Paitun pensyarah di Jabatan Melayu NIE NTU dan sebelum itu pernah bekerja sebagai pengkaji dan pensyarah bahasa Melayu di Malaysia dan Brunei. Dalam wawancara ini, Profesor Paitun memulakan dengan berkongsi dengan kami mengenai nasib bahasa Melayu di tanah air beliau di selatan Thailand yang kini boleh dikatakan diambang kepupusan. Dan apakah iktibarnya untuk pengguna bahasa Melayu seperti di Singapura? Profesor Madya Dr. Paitun Cayanara, selamat datang ke rancangan Bicara. Terima kasih. Baik, anda hanya mula belajar bahasa Melayu ya pada usia 22 tahun ya Dr. Paitun. Kongsi dengan kami ya laluan anda belajar bahasa Melayu ya. Bagaimana anda menguasai bahasa Melayu? Pada dasarnya sebenarnya dalam akar budi saya itu struktur bahasa Melayu sudah ada kerana bahasa ibunda saya itu adalah bahasa Melayu, tetapi itu bukanlah secara formal dan kebanyakan itu adalah bahasa seperti bahasa rojak di antara bahasa Thai dan bahasa Melayu. Tetapi setelah saya mulai mengikuti kursus di UC Melaya pada peringkat sarjana, saya mulai sedari bahawa sekurang-kurangnya saya harus menguasai bahasa Melayu sepertinya penutur jati. Jadi disitulah saya melihat bagaimana nak membina bahasa Melayu saya kepada tahap yang dikatakan sebagai penutur jati itu. Dan mungkin apa yang menyebabkan anda mahu ya mendalami bahasa Melayu ini? Kerana saya ini adalah bangsa Melayu. Jadi berfikir bahawa kalau bangsa Melayu tidak menguasai bahasa Melayu yang setulin-tulinnya, itu bermakna kebangsaan Melayu saya itu akan pudar dalam diri saya. Jadi itulah yang saya sedari bahawa suatu hari saya harus menguasai bahasa Melayu sepertinya bangsa-bangsa Melayu yang lain di Nusantara ini. Bukan hanya sekadar menguasai bahasa Melayu di selatan Thailand sahaja itu. Dan kalau boleh anda kongsi dengan kami, mungkin apa agaknya perbezaan ya bahasa Melayu di selatan Thailand dengan apa yang anda dapati di Malaysia dan di Singapura ini? Oh, itu jauh sekali kerana di Thailand itu hanya kita menggunakan bahasa Melayu yang diistilahkan sebagai bahasa Melayu Patani. Jadi di situ boleh dikatakan dia hampir sama dengan bahasa dialek Kelantan begitu. Jadi untuk mempertingkatkan taraf kepada bahasa Melayu standard itu agak bukan mudah. Semasa saya melihat suasana di Kuala Lumpur ketika itu ya, seringkali saya dapat nampak papan kenyataan bahasa jiwa bangsa. Jadi itu terkait dengan jiwa. Dan apabila saya telah melihat bahawa apakah erti jiwa di situ, sebenarnya jiwa di situ adalah kehidupan, bukan jiwa dan raga yang dimaksudkan secara umumnya. Jiwa adalah kehidupan, bermakna bagaimana saya nak menghidupkan bangsa. Inti bangsa yang ada dalam diri saya itu saya harus menghidupkan. Hidupkan apa? Hidupkan kembali bahasa Melayu saya yang asal itu. Yang sudah
sudah dikatakan pada generasi ibu bapa saya itu memang mereka bertutur dalam bahasa Melayu. Tapi apabila mereka berhijrah ke selatan Thailand, bahasa Melayu mereka rosak dan saya pun juga menggunakan bahasa yang rosak gitu. Jadi disitulah mulai saya harus menjiwai kembali di situ. Di selatan Thailand itu sistem penggunaan bahasa Melayu itu kalau dilihat dari sudut penulisan, pada asalnya kita gunakan ejaan Jawi. Jadi setelah lama sedemikian ejaan Jawi itu tidak dipelajari lagi. Jadi mereka hanya dapat bertutur sahaja dalam bahasa dialek Patani yang saya masukkan tadi itu. Apabila begitu, hanya buta huruf tapi boleh bercakap. Di lama-kelamaan dia juga boleh hilang. Apa agaknya komen anda kalau saya katakan ya bahawa sebenarnya bangsa Melayu di selatan Thailand atau di Thailand sendiri ya merupakan suatu bangsa Melayu yang hilang, the lost Malay misalnya? Ya, sebenarnya begitulah. Kerana apa? Karena saya katakan tadi bahawa dia tidak berkembang. Dia tidak berkembang, jadi terkait dengan bangsa pula. Karena ada satu polisi di Thailand sendiri. Orang-orang Thai semua, sama ada bangsa apapun, akan digelar sebagai bangsa Thai. Jadi bangsa Melayu secara tulisannya tidak ada lagi. Hanya muka-muka saja Melayu gitu. Cuma diri sendiri mengakui bahawa dia adalah keturunan Melayu, iaitu bangsa Melayu. Jadi bila bertutur, bila melakukan kegiatan harian dalam hidupannya, mereka tidak sepenuhnya melakukan kehidupan itu seperti orang-orang Melayu di Semenanjung, begitu. Itu sudah hilang, saya rasa ya. Tetapi tidak hilang terusnya. Ini boleh boleh diperbaiki, boleh diperbetulkan kembali semula kepada asalnya. Tetapi usaha ini haruslah menggunakan waktu yang lebih panjang lagi. Belum terlambat ya? Belum terlambat ya. Dan kita juga maklum ya bahawa sebagai rakyat Thai ya, walaupun anda berbangsa Melayu, tapi anda dimestikan menggunakan nama Thailand ya sebagai sebahagian daripada dasar negara ya. Mungkin apa yang kesan dasar tersebut kepada mungkin pengekalan identiti Melayu itu sendiri? Itu tidak mengapa, hanya dari formality saja macam saya kan, Paitun ni kan. Tapi saya ada nama khusus saya. Mereka tidak akan panggil Paitun saya di sana. Mereka akan tetap panggil Muhammad Zain, begitu dengan saya. Jadi tidak ini. Dalam masyarakat kami, kita rasa itu sesuatu yang malu kalau kita memanggil nama-nama kawan kita itu mengikut kad pengenalan di Thailand itu. Kita hanya tetap memanggil nama-nama Islam kita di situ. Inilah May. Dia menjawab kalian pertanyaan periklanan MediaCorp. MediaCorp Advertising Enquiries. May I help you? May boleh dapatkan bintang TV untuk mendukung jenama anda dalam iklan TV. Atau dapatkan para DJ mengenalkan produk anda di radio. Juga boleh membantu anda menempah ruang di Akhbar Today. Apalagi May boleh bantu? Telefon May 6333-9888. Don't wait. Berikut adalah salah satu pemenang Hari Bapa di Suria. Tahniah kami ucapkan dan semoga ceria menyambut Hari Bapa bersama kami di Suria. Nikon mempersembahkan para peserta Anugerah Screen menjalani proses menjadi bintang, menjadi pujaan ramai. Dapatkah mereka mengatasi segala tekanan? Yang ada ni kita kerjakan dua orang, right? This is everything to me, guys. You have no idea. Understand lah. Ikuti tayangan keputusan Anugerah Screen Jumaat 8:30 malam di Suria. Dibawakan khas oleh You Home Interior Design dan MDIS. Ikuti perkembangan peserta-peserta Anugerah Screen dalam blog mereka. Lungsuri blogs.anugerah.mediacorptv.sg /nama peserta.
Saksikan peringkat-peringkat terakhir Anugerah Screen Selasa dan Jumaat 8:30 malam di Suria. Your favorite variety show is back. Check out local and Asian happenings, unusual stories, and exotic cuisines. Get back on the beat this Tuesday, 8 p.m. on Channel U. The most remarkable acts, the most astounding stunts, and the harshest critics. 不怕死的尽量上台。 Top Talent premieres 29th June, Tuesday, 8:30 p.m. exclusively on Channel U. Dalam aksi murai minggu ini, Syawal, anda ditugaskan untuk menjadi Pak Andam. dapat mempelajari satu benda yang baru. Hari ini, diorang kena ubahkan songket ni untuk buat hantaran. Kita tengok siapa yang lebih kreatif. Tahan. Saksikan aksi murai Selasa 9 malam hanya di Suria. Baik, saya perhatikan ya bahawa saya kira pengalaman anda ini ada persamaan ya dengan sebahagian daripada anak-anak muda kita sekarang ini ya. Iaitu mereka orang Melayu, ibu bapa mereka orang Melayu, tetapi jiwa mereka lebih kepada bahasa Inggeris ya. Dan dalam pengalaman anda lebih kepada bahasa Thailand. Begini, ada persamaan dalam perbezaan di situ. Dalam pengertian bahawa kalau persamaan itu begini ya. Bahasa Thai dan bahasa Inggeris di kawasan ini, di Singapura dan di Malaysia juga ya, itu adalah bahasa yang disifatkan sebagai suprastratum, iaitu adalah bahasa yang diberi nilai yang lebih tinggi. Demikian halnya juga di Thailand sendiri itu, bahasa Thai diberi nilai yang lebih tinggi. Jadi kalau sesiapa yang boleh bertutur dalam bahasa Thai itu, jadi rasanya lebih bangga daripada bertutur dalam bahasa Melayu untuk berkomunikasi, berhubung dengan pegawai-pegawai atasan dan sebagainya begitu. Sebenarnya mereka lebih untung daripada saya kerana mereka dilahirkan, mereka diperolehi bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dalam diri mereka. Tetapi setelah dipengaruhi oleh bahasa Inggeris, kekurangan penggunaan bahasa Melayu itu telah menyebabkan mereka agak sepertinya tidak begitu aktif atau tidak produktif dari segi penggunaan bahasanya. Ini bukan sesuatu yang seteruk seperti masyarakat kami di selatan Thailand. Karena di sini kerajaan juga memberi sokongan kepada bahasa ibunda. Di sana tidak begitu. Jadi apabila ada sokongan dan malah ada sistem pendidikan bahasa Melayu di sekolah, mereka dapat keuntungan di sekolah itu sendiri. Ada pengajaran bahasa Melayu sampai ke tahap yang boleh dikatakan cukup memuaskan dari sudut sistem bahasa yang lengkap, sama ada dalam bentuk sintaksis, morfologi dan fonologi situ. Itu saya rasa mereka lebih untung daripada saya lagi. Dan mereka mempelajari kesusastraan Melayu, mereka mempelajari budaya, cara hidup. Mereka akan tahu semua. Umpamanya, mereka tahu tentang siapa Hang Tuah Hang Jebat. Bagi saya tidak tahu. Jadi tak kenal Hang Tuah Hang Jebat sampai usia saya 20 tahun lebih. Kan? Saya hanya tahu tokoh-tokoh dalam kesusastraan Thai saja. Dan ini saya tidak dapat menikmati kembali hal-hal seperti ini. Gitu. Tapi mereka boleh. Mereka menguasai, dan kalau mereka ada jiwa seperti saya rasa suatu hari mereka akan menguasai bahasa Melayu yang lebih baik daripada apa yang saya menguasai pada hari ini. Dan juga mereka dapat menguasai umpamanya pepatah Melayu, ya, ungkapan-ungkapan tertentu dalam bahasa Melayu. Mereka akan lebih baik jauh daripada saya. Setelah anda bergelumang ya dan belajar, bekerja dengan bahasa Melayu selama 37 tahun sekarang ini ya. Yeah. Soalan saya, semasa anda tidur
dan bermimpi ya. Dalam bahasa apa anda mimpi, Dr. Paitun? Oh, ya ini satu impian saya sebenarnya. Setiap kali saya ada impian untuk saya bermimpi dalam bahasa Melayu. Tetapi tidak. Mimpi saya terus dalam bahasa Thai. Jadi saya berfikir bahawa selagi saya tidak bermimpi dalam bahasa Melayu, itulah bermakna saya tidak menguasai bahasa Melayu sepenuhnya. Dan saya tidak dapat meranking, meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam diri saya. Ya gitu. Dan saya rasa kanak-kanak ataupun orang-orang Melayu di sini juga ada segelintirnya hanya bermimpi dalam bahasa Melayu yang baik sahaja. Dan selepas itu mungkin dia bermimpi dalam bahasa Inggeris. Khususnya saya fikirlah itu. Ya, dalam kalangan remaja di Singapura. Sudah pasti dia akan bermimpi dalam bahasa Inggeris, bukan dalam bahasa Melayu. Ini agak menarik ya bagi saya, kerana saya rasa ini seolah-olah menunjukkan suatu ukur tara ya. Ukur tara jiwa bahasa yang berada dalam diri seseorang itu. Jadi kalau seseorang itu mahu melihat ya sama ada identitinya, iaitu dia lebih Melayu atau lebih keinggrisan ya, lihat kepada mimpinya ya. Iya, kerana mimpi itu dilahirkan di bawah kesedaran kita. Jadi di bawah kesedaran kita lah itu menyimpan sesuatu yang boleh dikatakan inti, unsur-unsur budaya itu. Kalau kita sudah mengamalkan bahasa apapun dan tidak mengamalkan suatu bahasa yang satu lagi, sudah tentu kita akan mimpi dalam bahasa itu. Satu, lihat pada mimpi. Yang kedua, lihat pada cara bilangan, cara kita membilang sesuatu. Ya. Macam saya nak menghitung sesuatu, saya akan berhitung dalam bahasa Thai. Dalam secara senyap lah ya gitu. Jadi lebih cepat. Ya gitu. Dan juga anak-anak sekarang saya nampak di sekolah pun baik. Ya di IAI yang saya mengajar pun baik itu. Bila suruh mereka hitung sesuatu, mereka terus kepada bahasa Inggeris. Cepat, 1, 2, 3, 4, 5 lebih baik pada 1, 2, 3 gitu. Agak lambat bagi mereka untuk menghitung sesuatu begitu. Jelita itu sering memanfaatkan kecantikannya untuk mendapatkan uang. Kalau Om berani berkata kasar tentang Jelita di depan aku juga nggak akan segan-segan berbuat kasar sama Om. Dia mempengaruhi Bayu karena dia mau hidup senang. Ngaca dong muka kamu! Kemunduran yang dipinta. Kenapa cobaan nggak pernah berhenti datang? Jelita sih, Bu. Jelita, Selasa 9.30 malam hanya di Suria. Dibawakan khas untuk anda oleh Chiu Interior Design. Did you know that a leaking tap can waste as much as 37 litres a week? And did you know that you can also support the Green Initiative by making your pledge at the Gaia Live Challenge? Head down to Bugis Junction on the 26th and 27th June to catch the 24-hour Gaia Live Challenge. Make a pledge between 11 a.m. to 1 p.m. on Saturday and Sunday to receive an eco-friendly bag and support your favourite Live Challenge contestant. Saving Gaia, a MediaCorp Green Initiative. Gila minggu ini. Mak ai, ini kalau saya bayar awak ni, awak boleh balik negeri 2-3 kali lah. Gila bajet. Dan gila nombor. Hei, tak kenal lagi. Kau jangan pandang rendah main nombor. Main nombor adalah satu pelaburan. Ikuti drama siri terbaru Gila. Sabtu dan Ahad 9.30 malam hanya di Suria. Ular adalah sejenis reptilia yang sangat digeruni dan ditakuti oleh manusia. Saya takut, sangat menakutkan. Binatang yang bahaya dan menggelikan. Tetapi, tahukah anda kenapa manusia takut dengan reptilia ini? Mereka fikir semua ular berbisa. Jadi, bila mereka nampak saja benda yang menggeliang-geliut, mereka rasakan bahaya. Ikuti kisah selanjutnya dalam Haiwan Liar, Isnin 10.30 malam di Suria. Bagaimana untuk sentiasa kelihatan muda dan bergaya? Pulau penyengat
yang bakal anda kunjungi. Alamak, tak pernah pergi. Serta rahsia sepasang pasangan muda kekal bahagia. Dia selalu betul. Saya tak boleh cakap dia tak betul. Saya kena cakap dia betul. Ada peserta separuh akhir Anugerah Skrin dan Bahrain, artis baru dan seberang. Semua ini dalam Jus. Isnin 8.30 malam hanya di Suria. Profesor Paitun Cainara, penguasaan bahasa Melayu yang semakin lama kita maklum menjadi kebimbangan ramai orang ya di Singapura ini. Dan baru-baru ini Setiausaha Parlimen Kahanan Pendidikan ya, Mas Agus Zulkifli melahirkan harapan supaya semua pusat prasekolah ya menawarkan pendidikan sebaik sekolah rendah ya. Soalan saya kepada anda ialah, dalam usaha untuk menguatkan semula ya penguasaan bahasa Melayu di kalangan anak-anak muda kita, perlukah pengajaran lebih tersusun ya, atau lebih formal ya, dimulakan di peringkat yang lebih awal lagi, bermaksud di peringkat prasekolah lagi? Ya, sebenarnya itu satu hakikat yang kita tak boleh ditolakkan. Kerana pada asalnya anak-anak Melayu itu dia menguasai bahasa Melayu dengan secara melalui satu proses dikatakan sebagai proses perolehan bahasa Melayu. Jadi apabila dia ke bangku sekolah, dia harus memperkembangkan bahasa itu. Jadi untuk perkembangan bahasa Melayu pada mulanya harus di bangku sekolah. Bukan mereka terus terjun ke sekolah dan menggunakan bahasa lain. Iaitu bermakna mereka akan menguasai satu bahasa lain lagi. Jadi itu menyebabkan sistem perolehan bahasa mereka itu akan tidak berguna kerana mereka bersedia untuk berkembangnya bahasa dalam diri mereka. Jadi sepatutnya ini harus diadakan daripada awal lagi. Umpamanya harus ada guru-guru terlatih yang menguasai pengajaran bahasa Melayu di peringkat prasekolah. Jadi di situ saya rasa kalau bolehnya ya, mereka harus berkelulusan sekurang-kurangnya sarjana muda. Ya, bukan sekadar diploma dan terus mengajar, kerana menguasai bahasa dan kaedah pengajaran itu bukanlah sekadar hanya menguasai sahaja. Mereka harus berfikir. Seperti pakar perubatan juga ya, kalau mereka tidak tahu sesuatu penyakit, tetapi mereka hanya sebagai pakar perubatan dalam bidang lain begitu. Jadi mereka akan mengubati sesuatu yang mungkin salah. Dan itu boleh merosakkan. Malah penyakit itu lebih tidak dapat dipertahankan lagi begitu. Saya pun sedari hakikat ini bahawa dalam pembinaan guru, pembinaan buku-buku teks, pembinaan teori pengajaran bahasa Melayu di prasekolah itu belum betul-betul ada gitu. Jadi kalau kita lihat pun kita harus hanya mengambil daripada pengajaran bahasa Inggeris dan kita hanya aplikasi kepada bahasa Melayu. Yang itu pun boleh dikatakan tidak boleh digunakan secara penuhnya, hanya mungkin 2-30% boleh diterapkan sahaja. Jadi sepatutnya ini harus diadakan dan harus diadakan segera untuk itu. Kalau betul-betul ingin kita mempertahankan, membina, malah mempertinggikan bahasa Melayu. Jadi kita harus bermulalah daripada sekolah di prasekolah itu. Tapi mungkinkah ya, iaitu memperkenalkan pengajaran bahasa Melayu secara formal atau tersusun ya di peringkat prasekolah lagi akan membebankan para pelajar prasekolah itu sendiri? Tidak. Kenapa? 2-3 bahasa pun tidak apa kanak-kanak ini. Mereka siap sedia untuk menerima. Ya, pengalaman saya ya di mana-mana, sama ada di Thailand sendiri, di Brunei sendiri, ataupun di Malaysia dan juga di Singapura. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang Singapura, orang Melayu di Singapura ini, dia boleh bertutur dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu dan bahasa Cina. Malah, yang saya heran sekali,
bahasa tembel mereka boleh bercakap. Jadi saya agak kagum dengan mereka. Jadi saya tidak rasa mereka itu sudah kepalanya mereka itu berat untuk menggunakan penguasaan bahasa sampai ke empat bahasa itu. Ikut teori Chomsky sendiri menyatakan bahawa sebenarnya kita dikurniakan struktur bahasa, struktur tata bahasa di dalam kepalanya. Tinggal saja bagaimana nak menyusun, bagaimana nak memasukkan data-data ataupun korpus bahasa untuk kita dapat berbicara terus gitu. Tengok anak-anak Melayu saya katakan, yang boleh bertutur dalam bahasa Cina. Bahasa Melayu tidak ada tona di dalamnya. Tapi apabila mereka bertutur dalam bahasa Cina, mereka masukkan tona dengan baik, dengan bagus. Ya gitu. Juga yang bertutur dalam bahasa Tamil saya nampaknya mereka menggunakan lidah. Ya, lidah itu terbelit untuk menggunakan bahasa Tamil. Mereka boleh buat. Karena segala-galanya sudah dikurniakan dalam sistem pengujaran kita itu sendiri. Bercakap mengenai penghakisan bahasa Melayu ni ya, sebenarnya satu trend yang semakin ketara di Singapura ini ialah saya diberitahu ya bahawa di madrasah tempatan ya, anak-anak madrasah lebih juga teruja ya untuk menggunakan bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu ataupun bahasa Arab. Komen anda? Oh, ini tak boleh dinafikan. Karena kita dah tahu bahawa bahasa Inggeris adalah bahasa lingua franca antarabangsa pula itu. Jadi lingua franca antarabangsa itu memanglah akan menguasai. Dia akan dominan dunia kita itu. Ya. Tetapi yang pentingnya ya mereka sudah hilang melihat nilai. Ya gitu. Kita lihat bahasa Inggeris sendiri ya, yang dominan seluruh dunia ini ya, sebenarnya adalah bahasa yang paling rendah. Bahasa Inggeris itu datangnya daripada cabang bahasa Jermani rendah, bukan Jermani tinggi. Bahasa London boleh dikatakan. Kan daripada Viking yang menguasai pulau Britannica, itu orang-orang London menguasai itu. Tetapi akhirnya nilai diberi kepada bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu dia tak pernah jadi bahasa London. Bahasa Melayu yang boleh dikatakan bahasa bangsawan suatu ketika itu, sekarang sudah dinilai lebih rendah kepada bahasa London yang saya maksudkan ini. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat di segi sejarah, kita harus memberi nilai balik kepada bahasa Melayu. Dan di sekolah, katakan di madrasah begitu. Dan kita tak boleh menyalahkan mereka. Karena itulah satu nilai yang telah diberi oleh masyarakat kita itu sendiri. Kalau sesiapa tidak bertutur dalam bahasa Inggeris, bagaimana dalam masyarakatnya? Dalam hidup hariannya, asyik bertutur dalam bahasa Melayu sahaja gitu. Bagaimana rasanya? Mereka rasa, ya apa aku ini? Ya, tidakkah aku ini lebih baik lagi kalau aku bertutur dalam bahasa Inggeris juga? Ya itu pasti ada dalam jiwa mereka. Tak boleh dinafikan. Saya lihat ini berbeza dengan negara saya. Kan? Kalau di Malaysia pun baik, di Brunei pun baik, dan di Singapura pun baik, orang akan bertutur dalam bahasa Inggeris. Itu rasanya ada kemegahan. Tapi bagi saya tidak. Kalau orang di Thailand itu bertutur dalam bahasa Inggris, kamu akan dihina. Gitu. Apalah kamu ini? Bukan apa bertutur dalam bahasa Inggris. Kita ada orang Thai, bertutur dalam bahasa Thai. Itu dia, itu berbedanya. Jadi kita memberi nilai kepada bahasa Thai itu lebih tinggi kepada bahasa Inggris. Contoh nilai yang bagaimana yang diterapkan? Atau mungkin kita juga sudah menjadi suatu masyarakat ya, yang sudah terlalu praktikal ya. Kerana bahasa yang praktikal adalah bahasa Inggris. Ya. Nilainya begini, contohnya nilai untuk mencintai. Ya, untuk mencintai. Yang satu, mencintai. Yang kedua, menghargai. Bermakna cinta dan harga itu berbeza. Cinta dalam dirinya. Hargai itu seringkali kita melontarkan, bercakap, bertutur dalam bahasa Melayu. Dalam majlis-majlis apapun. Kadang-kadang perjumpaan di antara kita sendiri, antara orang Melayu sendiri, kita gunakan bahasa Melayu, kita gunakan bahasa Inggris. Ini agak aneh bagi saya. Ya, Melayu sama Melayu bertutur dalam bahasa Inggris. Walau dua-duanya tahu bahasa Melayu. Kenapa begitu? Karena mereka letak nilainya tinggi kepada bahasa Inggris. Bahasa Melayu letaknya lebih kurang. Tapi kita cuba lihat di Indonesia. Ya.
Indonesia sendiri, apabila mereka berbicara, mereka terus bicara dalam bahasa Indonesia yang baik. Dan dengan unsur-unsur ayat yang cukup lengkap sekali, dengan ada subjek, predikat dan objek yang cukup lengkap. Tidak pakai bahasa yang ringkas-ringkas seperti mana yang muncul di kalangan kita sekarang, ya. Cuba kita lihat sinetron Indonesia. Cuba bandingkan dengan drama Melayu itu sendiri, ya. Sinetron Indonesia bila mereka berdialog itu, mereka berdialog secara sepenuhnya ayat itu. Tapi kalau kita dalam drama Melayu, ringkas. Ayat-ayat itu ringkas saja. Mereka mengawali segi itu. Itu juga satu keuntungan bagi mereka. Ya. Jadi untuk ini, jadi kita harus sedari bahawa dalam masyarakat di antara Melayu sama Melayu ini, janganlah kita menggunakan bahasa Inggris. Ya gitu. Kita gunakan bahasa Melayu. Tapi apabila berkomunikasi dengan bangsa lain, kita mulailah gunakan bahasa Inggris sebagai bahasa lingua franca. Ya gitu. Janganlah kita menggunakan lingua franca di antara kita. Itu tidak perlu sebenarnya. Itu membazirkan. Profesor Madya Dr. Paitun Cayanara, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita untuk kali ini. Ya, terima kasih kembali. Oh, adindaku, adinda. Inilah akibatnya kalau jatuh cinta dengan awet muda. Wow, cantiknya Cak Indra. Bukan main lagi dia tu. Kau nak kahwin dengan siapa? Yang pasti cinta mereka mendapat tentangan. Nampak terbiat orang tua tu. Sebenar tu pula. Nak tolong tapi ada muslihat di Macam mana kita boleh dapat itu share? Dapatkah beliau menunaikan hasrat murni itu? Oi, budak mana yang nak menikahkan aku ni? Saksikan 3 menantu. Esok 9 malam di Suria. Di antara ribuan pesantren, segelintir terkait dengan pengganasan.